أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Para pendengar dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini, pagi 23 Ramadan 1441 Hijriah, kita dapat bersama dalam kuliah subuh seperti biasa. Alhamdulillah kita telah selamat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ganjil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah kamu akan Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, fil witri, pada malam-malam ganjil. Dan semalam, malam yang ke-23, kita harapkan segala yang kita buat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, kita masih lagi berbicara berkenaan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala dan segala maklumat berkenaan dengan syurga. Dan kita ambillah pelajaran supaya kita semua dapat menjadi ahli syurga seperti mereka. Hari ini kita mulakan tajuk dengan Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Siapakah penghulu-penghulu kepada orang-orang perempuan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita panggil penghuluwati, penghulu nita, di mana dalam syurga Allah taala ini ada ketua-ketuanya. Mari kita belajar ketua di kalangan orang tua-tua lelaki, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Kita juga belajar ketua pemuda ahli syurga Al-Hasan dan juga Al-Husain. Dan kita belajar juga ada 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan syurga, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Az-Zubair, Talhah ibn Auf, Sa'id ibn Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hari ini kita sambung lagi dengan Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Siapakah dia sayyidat ataupun ketua-ketua wanita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Dalam kehidupan kita ni banyak juga peristiwa orang-orang perempuan mendahului orang laki-laki. Dalam tutur katanya, dalam amalannya. Demikian juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada orang laki-laki. Kita orang Melayu ni biasa, bila kita sebut orang Johor, orang Sohor, kita nampak di sana orang laki-laki. Kita tak nampak pun orang perempuan. Sebenarnya dalam sejarah,
banyak juga yang dimiliki kelebihan oleh golongan wanita. Sama ada dari percakapan mereka, pada pekerjaan mereka, pada ibadah mereka, pada perjuangan menolong agama mereka, pada membelanjakan harta mereka. Mereka telah membuka lembaran-lembaran sejarah yang baru. Kalau kita melihat kepada contohlah, bila kita bincang soal ulama', kita nampak ulama' ni laki-laki sahaja, tapi ramai juga ulama' di kalangan perempuan. Seperti Aisyah radhiyallahu taala sendiri adalah seorang sahabiyah yang alim. Demikian juga ada seorang bernama Sayyidah Nafisah di zaman Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Demikian juga dengan seorang wanita yang perkasa ilmunya dengan nama Fatimah As-Samarqandi, merujuk kepada bandar Samarkand yang berada di Uzbekistan, dan lain-lainlah. Banyak sangat orang wanita mencatatkan sejarah-sejarah kepada kita semua. Jadi kalau kita tengok kepada di sini, banyak kelebihan dimiliki oleh wanita. Contoh, orang yang pertama mendiami tanah haram, wanita itu Hajar isteri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan minum air Zam-Zam. Tuan-tuan sa'i di antara Safa dengan Marwah. Ini semua adalah jasa ditinggalkan oleh Hajar, ibu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Orang yang pertama memeluk agama Islam dan menolong perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wanita Khadijah binti Khuwailid ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Orang yang pertama diazab oleh majikannya sehingga dia mati fi sabilillah juga wanita, namanya Sumayyah ibu kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum. Baik, anha. Ini semua melibatkan wanita. Oleh yang demikian, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh wanita, sehingga ada di kalangan mereka dilantik menjadi penghulu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pertama, penghulu di syurga Allah ialah Ummul Mukminin Khadijah, ibu kepada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala yang namanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dia diletakkan taraf ibu kerana kemuliaan, tapi dengan kita dia bukan ibu. Maksudnya bukan ibu kandung, bukan ibu angkat, bukan ibu susuan, tapi kehormatan, kemuliaan. Sebab isteri-isteri Nabi selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki yang lain. Baik, dalam ramai-ramai ini isteri Nabi yang ramai sebelah orang ni, ada di kalangan mereka yang masyhur dinamakan dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana Khadijah ini adalah ibu kepada sekalian orang yang beriman pada Allah, mempunyai akal pemikiran yang begitu bijak, kebijaksanaan dan pengorbanan yang begitu tinggi, sehingga apakala sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada Khadijah ini pengorbanan balasan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam anha, Rasulullah berkata kepada Khadijah berkenaan dengan Khadijah, basyiru Khadijah bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah kata, basyiru Khadijah, berikanlah kabar gembira kepada Khadijah binti Khuwailid. Apa khabar gembira dia? Bibaitin fil jannah, dengan sebuah rumah di syurga, rumah Khadijah. Maknanya Khadijah ini sudah ada kediamannya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dibuat daripada apa tuan-tuan? Min qasabin, dibuat daripada qasab. Qasab ialah permata lu'lu' yang dalam dia kosong, luas, dalam dia gelonggung di sebelah dalam. Mana permata yang besar, itulah istana Khadijah radhiyallahu taala anha yang begitu luas. Ini kerana jasa ditinggalkan oleh Khadijah.
dia hidup di sini la sakhaba fihi wala nasab. La sakhaba fihi yakni maksudnya ialah tidak dengar apa-apa suara-suara yang kuat, suara-suara orang lain, wala nasab, dan tidak bertemu lagi dengan kepenatan dan juga keletihan. Nikmat di syurga Allah Subhanahu wa taala untuk Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ata Jibrilu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Jibril bertemu Rasulullah dan dia berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah." Ini Khadijah. Wahai Rasulullah, ini Khadijah. Atatka bi ina'in fihi ta'am wa syarab. Bila dia mari letak pada kamu makanan dan juga minuman, fa idza hiya atatka, wahai Rasulullah, kata Jibril, apabila dia datang kepada kamu, faqra 'alaiha min rabbihas salam, sampaikanlah kepada Khadijah bahawa Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannah, bahawa Allah taala telah kabar gembirakan pada Khadijah ini dengan sebuah istana di syurga Allah, min qasabin, daripada batu permata yang bergemerlapan, permata yang berkelik-kelik, ya, comel kosong dalam permata, tak dengar suara daripada luar dan sebagainya. La sakhaba fihi wala nasab, yang dia tidak akan rasa letih lagi dan dia tak dengar apa-apa suara lain selain daripada suara-suara yang indah saja. Jadi ini kelebihan dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ada satu poin yang patut kita kongsi di sini. Dari segi sejarahnya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memadukan Khadijah dengan sesiapa di hayat Khadijah. Kalau kita baca lipatan sejarah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa di hayat Khadijah Rasulullah tidak memadukan Khadijah dengan sesiapa. Selepas daripada Khadijah tiada, barulah ada madu-madu yang lain. Demikian juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Seorang penulis sejarah, Ibnu Al-Athir rahimahullah, dalam kitabnya Al-Kamil fi Tarikh, dia menyebut, dia kata, Sayyidina Ali bin Abi Talib mempunyai keseluruhan isterinya, kahwin sehingga dia mati dan sebagainya, seramai 12 isteri. Tetapi semua 12 ini, semua yang lain ini adalah dikahwini Sayyidina Ali selepas daripada kewafatan Fatimah binti Az-Zahra radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Jadi kena belajar sejarah. Apa asbab Nabi tidak madukan Khadijah? Apa asbab Sayyidina Ali tak madukan Fatimah? Depan saya ni perempuan-perempuan yang ikuti ceramah saya, kena belajar sejarah Khadijah, kena belajar sejarah Fatimah. Apa istimewa mereka sehingga mereka tidak dimadukan oleh suami mereka? Satu. Yang kedua, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anak kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anha, kekasih Rasulullah, isteri Nabi SAW yang amat dicintainya. Sehingga dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, kita akan dapati bahawa satu kisah dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala sebut peristiwa hadithul ifki. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahawasanya Aisyah ni tidak bersalah. Dalam kes dia ditohmah oleh orang-orang munafikin bahawa dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik dengan seorang laki-laki bernama Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Al-Dhakwani. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali kathirun wa lam yakmul minan nisa'i illa, Nabi kata sempurna di kalangan laki-laki ini terlalu ramai, dan tidak sempurna di kalangan perempuan ini kecuali beberapa orang sahaja. Pertama, Nabi kata illa Maryam binti Imran. Yang mendapat namanya yang sempurnanya ialah Maryam binti Imran, iaitu ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang kedua, Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah isteri kepada Fir'aun, namanya Asiyah binti Muzahim. Ni orang hebat-hebat belakang ni, hang sebut nama ni, Asiyah binti Muzahim. Dan kelebihan Aisyah radhiyallahu taala anha ke atas semua perempuan-perempuan lain, seperti mana lebihnya
as-sarid ke atas semua makanan yang lain. As-sarid ialah makanan yang paling dikasihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ama tardaina an takuni zaujati fid dunya wal akhirah?" Qultu bala ya Rasul, bala wallahi, qala fa anta zaujati fid dunya wal akhirah, rawahu Ibnu Hibban. Nabi kata kepada Aisyah, wahai Aisyah radhiyallahu anha, redakah kamu menjadi isteriku di dunia dan juga di akhirat? Kata Aisyah, bala wallahi ya wahai Rasulullah. Qala fa anta zaujati, engkaulah isteriku fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Ini dua perempuan yang lebih. Perempuan yang ketiga penghulu di syurga Allah Subhanahu wa taala ialah Fatimah Az-Zahra. Fatimah ni tuan-tuan ibnatu Rasulillah, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat dikasihi di hati Nabi, ya. Kata jantung hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia ni adalah suami kepada sepupu Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Talib, anak kepada Abu Talib. Dan ibu kepada Fatimah ini, ibu kepada Al-Hasan dengan Al-Husain. Al-Hasanu wal-Husainu adalah kedua-duanya adalah penghulu kepada sekalian pemuda-pemuda dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan wa yubashshiruni bi anna Fatimata sayyidatan nisa'i ahlil jannah. Dan khabar gembira kepadaku bahawasanya Fatimah ini adalah penghulu kepada semua perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Yang keempat tuan-tuan sekalian, Maryam ibnatu Imran wa Asiyah binti Muzahim. Maryam isteri anak kepada Imran ini bonda Nabi Allah Isa alaihi salam yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis di Palestin sana. Tuan-tuan pergi ke Masjid Aqsa, tuan-tuan akan nampak ya, di mana kampung Maryam dilahirkan. Dia beribadah kepada Allah di Masjidil Aqsa beberapa tahun kerana nazar. Tuan-tuan kena baca kisahnya dalam surah Ali Imran. Nama surah pun surah Ali Imran, keluarga Imran, merujuk kepada bonda Nabi Allah, bonda keluarga kepada Maryam. Keluarga Maryam ini bonda kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Dalam Al-Quran ada dua tempat, dua surah menyebut dengan panjang lebar cerita Maryam ibnatu Imran ini. Pertama surah Ali Imran, yang kedua surah Maryam. Ini kisah dia, kena baca. Wa Asiyatu binti Muzahim. Yang ketiga, yang keempat ialah Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim ialah isteri kepada Fir'aun yang zalim itu. Fasabarat ala imaniha. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Asiyah binti Muzahim kerana dia seorang perempuan yang amat sabar di atas imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, benakanlah untukku ya Allah sebuah istana di syurga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkanlah aku ya Allah daripada Fir'aun dan segala kerja buat Fir'aun. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan selamatkanlah aku ya Allah daripada kaum-kaum yang zalim. Jadi empat orang perempuan ini, ada ayat, ada hadis yang menyebutnya, ataupun satu hadis lain menyebut bahawa Nabi kita satu ketika dia garis empat garisan. Summa qala, Nabi kata, atadruna ma hadha, tahukah kamu apa dia empat garisan ini? Qalu, kata sahabat, hanya Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Qal inna afdala nisa'i ahlil jannah, perempuan yang paling lebih di syurga Allah, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam ibnatu Imran, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim. Khadijah orang tahu binti Khuwailid. Fatimah binti Muhammad orang tahu. Maryam binti Imran ramai orang tak tahu. Dan lebih ramai tak tahu Asiyah binti Muzahim. Ini ada empat watak perempuan yang hebat. Kalau kita nak belajar sejarah dia, mukminatan billah, dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai perbandingan dan sebagainya, dan dia dapat nikmat syurga daripada
Allah Subhanahu wa taala. Kena buat seminar 4 orang perempuan ini. Seminar Khadijah, seminar Fatimah, seminar Maryam dan juga seminar Asiyah binti Muzahim, untuk kita kenali dengan rapat siapakah jasa-jasa yang mereka ada. Sebenarnya kawan-kawan, mereka semua ni insan yang hebat belaka. Khadijah dikenang oleh Rasulullah walaupun selepas kematiannya bertahun-tahun. Demikian juga dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri yang begitu hebat. Nabi dengan Aisyah ni contoh dan nak sebut kat tuan-tuan sekalian. Nabi dengan Aisyah ni kawan-kawan, hebatnya rumah tangga mereka ni, minta maaf. Satu ketika Nabi kita makan tulai kambing. Ni contoh saja. Ni tulai kambing. Ni contoh dah. Ni lapu sebenarnya ya. Baik. Dia makan tulai kambing. Nabi dengan Aisyah ni dia boleh gilir. Kalau dia makan tulai kambing ni, satu kali Aisyah makan tulai kambing, dia gigit sini. Nabi nak makan tulai kambing yang sama, Nabi tengok di mana bekas gigi Aisyah. Maka di situlah Nabi kita gigit. Oh, hebat tuan-tuan. Kita boleh kada gigit tepat sama dengan isteri kita. Nabi dengan Aisyah sampai situ kemesraan rumah tangga mereka. Tu kena kuliah bab rumah tangga lah semula pula. Baik. Ini kehebatan perempuan ini dengan ibadah mereka kepada Allah, perjuangan mereka, ujian mereka, difitnahkan mereka, akhirnya membuahkan hasil. Apa hasilnya? Mereka menjadi penghulu-penghulu kepada perempuan-perempuan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi, 4 wanita ini ialah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah Az-Zahra, Maryam ibnatu Imran, Asiyah binti Muzahim, yang kalau kita belajar sejarah mereka, kita rasa bahawa kita insan yang terlalu kerdil, kerana mereka ni perjuangan mereka yang hebat. Khadijah rebah bangun bersama Rasulullah. Kata orang Kelantan, menerak makan debu, netai minum bom, bela agama Allah Subhanahu wa taala. Fatimah radhiyallahu anha tolong bersama dengan ayah dia membantu perjuangan suami dia Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anha. Demikian juga Maryam ibnatu Imran yang difitnah oleh orang-orang pada masa itu, mengatakan dia perempuan yang tidak bagus perangainya. Sedangkan Maryam ibnatu Imran ini kawan-kawan sekalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis. Tuan-tuan tidak akan faham sejarah Baitul Maqdis ni kecuali tuan kena pergi ke Baitul Maqdis di Palestin sana ya. Dan yang keempat adalah Asiyah binti Muzahim dengan sejarah Fir'aunnya yang begitu zalim, yang terkenal dengan seorang ketua kerajaan yang mengaku menjadi Tuhan, ana rabbukumul a'la. Baik kawan-kawan sekalian, tamat setakat tu. Tajuk berikutnya ialah sifatu dukhuli ahlil jannatil jannata. Bagaimana sifat orang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga ni tempat kembali yang paling akhir, tempat kesudahan yang paling hebat, tempat kebahagiaan yang tidak ada selepasnya kecelakaan lagi, tempat kerehatan yang tidak ada kepenatan selepas daripadanya. Orang yang masuk syurga ini kawan-kawan, masuk dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesukaan, dan mereka telah bertemu akan segala balasan daripada Allah di atas kesedihan-kesedihan yang mereka alami sepanjang hidup mereka di alam dunia. Sebab tu tuan-tuan, sedih kita, letih kita duduk atas dunia ni tuan-tuan, kita sabar, kita boleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Ramai lagi insan-insan yang lebih letih daripada kita, lebih dhaif daripada kita kawan-kawan. Ya, ramai lagi. Tapi kita alhamdulillah Tuhan bagi setara ni, syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang rumah kita latar semi, letak lagi tile, bubuh kapek lagi tuan-tuan. Orang lain ramai lagi dhaif. Mari yang pergi rumah satu orang hamba Allah, latar dia latar kayu, plywood. Ada orang InsyaAllah kata dia akan dapat rumah baru. Masa terdekat ni kerajaan bagi rumah baru. Tapi nak ceritanya, ada dia seorang tu, rumah dia latar dia plywood. Kata amo tak tahu dari dapat rumah baru, amo pun naik, amo kata izinkan saya naik tak rumah, amo pun naik tak rumah. Amo pergi dapur. Dia kata ustaz jangan pergi hujung takut tu. Tapi amo tanya, ada orang mari tengok dah ke? Dia kata alhamdulillah, insya-Allah kalau tak kerana PKP ni amo dapat rumah baru. Ya, kerajaan kita negeri Kelantan Darul Naim dia ada skim rumah duafa.
majlis agama ada rumah bawah asnaf yang mereka ni buat setiap tahun, dia buat setakat mana duit yang ada. Ya tuan-tuan, nak memenuhi keperluan semua orang ni bukan perkara yang senang ya. Ama tengok banyak tempat ama pergi kalau ada rumah-rumah dhaif tertanya dalam proses. Alhamdulillah kita nampak apa dia ni peningkatan yang baik ya. Tengok peningkatan yang baik. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Nah, iyalah dia kita nak sifar miskin ni tak boleh. Nak mengurangi kemiskinan boleh. Macam mana boleh buat miskin? Sebab miskin tu hebat. Tuhan buat miskin. Tuhan buat miskin pasal ada orang senin seperti kita lah. Kita boleh bantu orang miskin. Tuan-tuan letak dalam minda tuan-tuan ni, apakala marinya orang miskin, tuan-tuan kena ingat rezeki. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, dia kata tengok orang miskin mari, ja'ani man yahmilu zadi ilal akhirati biduni ujratin. Telah mari kepada hamba orang miskin nak bawa pahala hamba pergi ke akhirat dengan tidak payah bayar apa-apa tambang. Orang miskin tetap ada tuan-tuan sekalian, tapi hamba tengok orang miskin ni hebat tuan-tuan. Hak beri rokok tu rokok duk mulut tak berhenti. Atau kita nak beri duit zakat ke dia, kita mikir dua kali. Hari ni sak rokok saat boleh piti, sak rokok bensin. Dah ni. Ada setengah orang lagu tu, tapi kita harap tak semualah. Biasalah tuan-tuan sekalian ya. Baik. Tapi mereka semua ni insan-insan yang hebat-hebat belaka. Baik. Jadi syurga ni tuan-tuan tempat yang dipenuhi dengan sejuta satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala fi surati Az-Zumar, wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Pada hari akhirat kelak dipersilakan ahli syurga, dipersilakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah ke syurga Tuhan mereka. Tuhan, silalah masuk syurgaku, kata Allah. Ni nak jadi hamba Allah ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha, lagi diradai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurgaku. Baik. Allah kata wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dipersilakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah ilal jannati zumaran, kepada syurga Allah Ta'ala secara berpuak-puak. Masuk selaka-selaka, masuk belaka. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila orang yang bertakwa itu sampai di pintu syurga, wa futihat abwabuha, maka dibukakan bagi mereka itu sekalian pintu syurga. Tuhan buka semua pintu syurga. Ada ulama kata waw di sini artinya wawus samaniyah, waw 8, iaitu dibukakan ke-8 pintu syurga. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah oleh penjaga syurga, salamun alaikum tibtum, selamat sejahtera kepada kamu, bergembiralah kamu. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu dalam syurga Allah Ta'ala itu kekal buat selama-lamanya. Dah lagi ramai-ramai siapa di pintu syurga, sila masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sukanya tuan-tuan, orang lain dengan penat, lelah dan sebagainya, tiba-tiba dia mendapat nikmat. Ni tapi kena ingatlah sekarang. Apa Tuhan kata? Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang Tuhan sediakan kepada mana-mana insan yang hidupnya di dunia tidak suka kepada ketinggian dan tidak suka kepada kerosakan. Hidup dia baik atas dunia, hidup baik atas dunia, sesat Tuhan bagi ke dia ni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud agahlah, mari amulah panjang dah agah mari. Ahli syurga ni tuan-tuan, orang harga-harga tak boleh masuk syurga Tuhan. Orang mutakabbir, jiwa dia harga, meta atas dunia, berasa
Ni tak boleh syurga. Orang syurga ni mutawadhi, rendah diri. Gitu. Tu sifat ahli syurga. Kita duduk ni tuan-tuan biar rendah pada orang agak. Duduk tinggi, kalau jatuh patah tulang punggung. Duduk atas latar tuan-tuan semua tak jatuh dah, insya-Allah. Ni hak kita nak dalam dunia. Kita nak biarlah kita Islam nampak mutawadhi, tapi tuan-tuan tapi dia seorang yang hebat. Dia tawaduk tapi dia ni hebat. Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu seorang yang kaya raya, tapi tuan-tuan mutawadhi, rendah diri. Nabi sebut, siapa dia nak beli telaga biru rumah untuk umat Islam? Amma ya Rasulullah, hartawan, tapi tuannya relax saja tuan dia. Ada orang hartawan macam tu, alhamdulillah. Amma 2-3 hari duk jalan satu orang hartawan tu, dia tua-tua semua, orang tengok dia duit pun tak ada, tapi dia masya-Allah. Dia kaya, mutawadhi. Dia kata, ustaz, kita kena buat pahala banyak ustaz, nak mati dah kita ni. Kata, kalau khabar mujur lah, amba khabar lama dah. Tambah pun khabar lah ni ustaz tu, amba buat kerja-kerja kebajikan ni, alhamdulillah lah. Dia bagi kebajikan, dia beli barang bagi orang miskin, kita tolong-tolong bagi dan sebagainya. Suka tuan-tuan buat kerja kebajikan ni, suka. Tak turun pada letih pun berbaloi tengok. Tuan-tuan ada piti, nak keluar zakat ke? Boleh lah tuan-tuan nak pergi ke sain, tuan-tuan tolong bagi. Kamu tolong bagi, boleh. Tapi yang menasihat ke? Ambil dah 1,000 tengah tuan-tuan turun pada pergi jalan rumah orang miskin. Baru tuan-tuan akan rasa syukur pada Allah menjadi insan yang berharta. Baik tuan-tuan. Bila masuk syurga dengan wajah yang berseri-seri ini, masuk ke pintu syurga. Masuk ke pintu syurga Allah Ta'ala. Pintu syurga ni tuan-tuan pintu yang luas, yang besar. Nabi kita terangkan dalam hadis, Nabi kata mana? Luahnya pintu syurga. Ma baina kulli misra'aini min masari'il jannah 70 sana. Di antara pintu syurga ni tuan-tuan ada. Misra'aini maksudnya adalah pintu. Luasnya di antara dua pintu syurga ini, sejauh mana? Ibarat kata, kalaulah berjalan seseorang itu di antara dua pintu menuju kepada yang lain, ambil masa selama 70 tahun sehingga sampai kepada pintu yang lain. Nak cerita demo luah tak luah pintu syurga ni tuan-tuan, setara tu. Rumah kita pintu 4 kaki ya. Pintu istana, pintu villa orang lain 8 kaki, 9 kaki. Pasal apa? Nak suruh jadi senang orang masuk. Wa inna fil jannati bahrul ma. Dalam syurga ni pula tuan-tuan semua ada apa dia? Ada lautan air. Wa bahrul khamri, ada lautan arak. Wa bahrul laban, ada lautan susu. Wa bahrul asal, ada lautan madu. Kemudian daripada lautan air, lautan arak, lautan susu, lautan madu, maka akan lahirlah darinya itu sungai-sungai di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat menyebut satu contohlah. Walladhi nafsi biyadihi innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakuma baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Nabi kata, demi Tuhan yang berkuasa penuh kepada aku, sesungguhnya luas di antara pintu syurga ini seperti Mekah dengan Hajar. Mekah dengan Hajar itu satu bandar yang terletak di sebelah timur Arab Saudi. Lebih kurangnya jarak daripada Mekah pergi ke Hajar ini 1,200 km dengan kereta. Pintu syurga tu Nabi kata luahnya pintu syurga ni seperti jarak di antara Mekah dengan Hajar. Hajar dengan Mekah ni tuan-tuan 1,200 km. Mungkin tuan-tuan tak nampak tak? Gini-gini. Dia mau naik kereta api golok, dia mau pergi ke Bangkok. Naik bah golok pergi ke Bangkok, 24 jam naik bah. Siapa dah ke Bangkok? Maka sejauh seluas itu, itulah lebarnya pintu syurga Tuhan. Betapa luasnya pintu syurga ini pada ibarat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau naik bah 24 jam. Abang pergi naik bah ke Bangkok seminggu. Naik bah Kota Baru digolok. Siapa digolok semula? Seminggu pergi. Nak cerita, nak boleh siapa ke Bangkok kena berhenti tidur.
Tak boleh nak pergi duduk tak erak, kena tidur. Tidur di Nakon Sri Tamarat. Lepas tu kita pun jalan lagi sapa petesok 24 jam atas bah baru sapa. Bayarkan pintu syurga seluas tu tuan-tuan semua. Allah hebat sungguh ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Luasnya pintu syurga kata ulama menunjukkan kepada ramainya orang yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana sifat mereka masuk syurga? Ahli syurga ni tuan-tuan ala qalbi rajulin wahidin. Seperti satu hati saja. Mana mereka ni dia serupa dengan dia ya. Orang lain pun serupa dengan dia dengan sifat-sifat tawaduk mereka. Wa aqidatan wahidah, akidah yang satu. Akidah ni artinya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman yang satu. Semua orang beriman kepada Allah mengikut dia mereka ni adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah ialah Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang ikut aku dan ikut para sahabatku. Itu adalah definisi kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni ialah nak kata Nabi ma ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan juga para sahabatku. Ini ahli sunnah wal jamaah. Mereka ni boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sempitkan definisi ahlus sunnah wal jamaah ya. Ahlus sunnati wal jamaah ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan juga sahabat aku berada padanya, walaupun berbeza jalan, tapi mereka semua adalah ahlus sunnati wal jamaah. Baik. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. Ahli syurga ni tuan-tuan, sambil-sambil masuk syurga ni kan, tidak ada perbalahan di kalangan mereka. Aku dulu kau tendahmu tolak bahu aku, tak ada. Wala tabaghud, tidak ada benci-membenci di antara mereka. Fayadkhulunal jannata mutamasiki al-aidi mutaqaribi al-ajsad. Mereka masuk syurga Allah Ta'ala ni tuan-tuan, mutamasiki al-aidi, sambil berpimpinan tangan, mutaqaribi al-ajsad, sambil bersentuhan tubuh badan, dekat jalan belah-belah pipi tangan, masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh hebat tuan-tuan. Kita pergi Mekah dah, duduk hotel mahal-mahal, masuk orang siapa tu gak wiai. Selekai duduk bilik nombor berapa, masuk bilik pintu orang buka, sui lapu orang buka, katil orang tunjuk, ini bilik air panas orang aja, buah apple walima atas meja makan, ada peti sejuk. Oh masuk pula, relax, suka. Hebatnya tuan-tuan semua. Siapa dia tu? Dia babah misalnya ada. Dia seorang dia babah. Tu cerita nakal ustaz seorang dalam YouTube tu, dia ceramah, dia kata ada satu orang tu dia masuk syurga. Ni cerita nakal dia lah. Masuk syurga, dia kata boleh belik sikit-sikit, duduk di suite sikit-sikit dengan segala kemudahan belakang lah. Tertiap nak sebut-sebut dengan dia tak. Duduk suite dan sebagainya. Siapa dia tu? Dia babah. Balik belakang dia tu pula, oh ustaz. Ustaz ni dia kata, ni cerita nakal ustaz tu lah. Ustaz ni dia kata, oh kalau dia babah boleh setara ni, dia babah boleh setara ni, kalau aku syurga tinggi lagi muka aku ustaz. Apa siapa pergi ustaz ni kan syurga bilik di lak bawah ada lapis juk sikit-sikit, bilik-bilik biasa. Oh dia kata macam mana hamba boleh bilik rendah sedangkan dia babah boleh bilik tinggi-tinggi. Oh betul lah, dia babah tu bawa bah ekspres daripada Kuala Lumpur sampai Kota Baru 5 jam bawa naik bah tu derah, orang tambah zikir sama subhanallah, Allahu akbar, mati aku misalnya ada menyebabkan orang berzikir. Pak ustaz ni ceramah orang pun tidur. Nak boleh pahala banyak mana? Baik, tu cerita nakal ustaz tu lah. Sifatul dukhuli, jadi mereka ni masuk syurga ni kan tangan berpimpinan tangan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulunnal jannata min ummati 70,000 aw 700,000. Akan masuk syurgaku ini oleh seramai 70,000 orang, ataupun 700,000 orang pada setengah riwayat. Mutamasikina, mereka saling berpegangan tangan. Akhidhum ba'duhum bi ba'din, tanganmu pegang tangan aku, hatta yadkhula, sehingga masuklah awaluhum, oleh yang terawal yang terakhir itu syurga,
wa wujuhum ala dawil qamari lailatal badri. Dan keadaan wajah mereka ni cerah seperti mana bulan purnama. Masuk dalam syurga dengan hati yang satu, dengan barisan yang satu, dengan sekali masuk di pintu yang luas ini, kawan-kawan dikasihi semua. Ni orang panggil nikmat. Tengok syurga tegak sukanya kita. InsyaAllah tuan-tuan semua dah. Abwabul jannah, pintu-pintu syurga. Qala ta'ala jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Surah Sad ayat 50. Syurga Adnin ini terbuka bagi kamu oleh semua pintu. Yakni pintu syurga terbuka semua. Ikraman lahum. Sebagai satu kemuliaan daripada Allah untuk orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu terbuka luar. Silakanlah masuk syurga. Nah. Dan bagi syurga ini tuan-tuan ada 8 pintu. Abwabul jannati, pintu syurga dengan luasnya, dengan comelnya, dengan mudah masuknya. Dianya pintu-pintu yang banyak. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannati thamaniyatu abwabin. Dalam syurga ni ada sebanyak 8 pintu. Fiha babun, dalam banyak-banyak pintu ada satu pintu yusamma ar-rayyan, dinamakan pintu ar-rayyan. Dinamakan pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun, tidak akan masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan ini kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Rawahul Bukhari. Satu pintu syurga tuan-tuan, nama dia pintu Ar-Rayyan, yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang saimin, orang yang berpuasa. Kita harap kita semua insya-Allah boleh masuk ke pintu Ar-Rayyan. Sekali lalu ke pintu Ar-Rayyan ini la yazma'una ba'daha abadan, ia tidak akan dahaga lagi buat selama-lamanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada hadis lain menyebut dia, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati ya Abdullah hadza khair. Man anfaqa fi sabilillah, siapa dia membelanjakan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, anfaqa fi jami'i wujuhil khair, dia menafkahkan, membelanjakan pada semua jalan-jalan kebajikan. Jalan-jalan kebajikan, semua tempat ruang kebajikan ni tuan-tuan semua dia belanja belaka. Jadi dia belanja harta dia di tempat kebajikan. Amo dalam banyak-banyak amo mengurus ni kan. Amo suka satu orang tu dia amo buat masjid. Alhamdulillah, cari piti buat masjid. Satu orang ustaz kita beri duit, ustaz ni duit kau ustaz 5,000. Tapi kita nak hak kita ni kena buat duit kita ni di tempat tu email duduk. Duit amal lain yang mutasil ustaz, tempat tu email duduk. Amal poyak dia gini makcik, ambil mula piti makcik. Amal tak jamin. Dia nak letak di tempat tu email duduk. Nak buat mana tuan-tuan? Ada setengah orang yang nak di ruang semaya ya. Kaki 5 amo tak sih, bilik air amo tak sih. Amo jawab, "Mocik, pocik, tu email tak boleh semaya kalau tak pergi jambe." Jambe pun jambe masjid, kaki 5 masjid, tiga masjid, atap masjid. Tuan-tuan, berilah piti buat masjid, ikut dia lah. Tanah masjid ke, dinding masjid ke, latar masjid ke. Berilah kita belanja fi sabilillah dah. Ada terjemahkan, siapa dia menafkahkan kudanya, 2 ekor untanya ataupun hambanya untuk khidmat fi sabilillah, maka baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita belanja harta kita. Wilah harta kita warga tu, warga ni. Ada gawi duit kamu, ustaz. Ustaz guna duit hamba RM500 ni, ikut ustaz nak buat kebajikan gapo. Ustaz tolong buat ya kamu. Ustaz nak buat masjid ke, nak bagi orang miskin ke, ustaz nak bagi latah. Orang kata bagus makcik bagi derma, percaya kamu derma lagi secara terbuka, kamu tolong uruskan insya-Allah. Senang kita cetak buku kita buat duit dia sikit. Tengok rumah orang miskin zain sekeping 2 kita pitih beli, nampak masjid tengah buat, kita Allah sikit, kata bolehlah. Terima kasih sahabat-sahabat yang percaya kepada hamba untuk tolong, tapi no commission.
Hamba duduk buat berapa tolong hamba tu semua, hamba tidak ada komisen. Ustaz saya pun duduk buat projek urus bina masjid, ambil 30% ke. Macam duduk ngotik di pintu bank tu 30% boleh. Oh, kalau kita ambil 30%, kaya lama dah kita tu semua dah. Kita hanya mengurus sahaja. Serabut kita tak ambil sebab kita sudah ada pendapatan kita sendiri untuk kita makan minum, bersyukur pada Allah Taala atas nikmat tadi. Alhamdulillah. Buatlah apa-apa wujuhul khairat. Siapa dia belanjakan harta dia fi sabilillah, maka diseru daripada syurga. Ya Abdullah hadza khair, wahai hamba Allah, masuklah kot pintu ni. Ni pintu kebajikan, pintu kebajikan yang kamu buat. Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Siapa dia di kalangan orang hak semaya, dia diseru daripada pintu semaya. Wa man kana min ahlil jihad, siapa dia di kalangan orang yang suka berjihad, du'iya min babil jihad, dipanggil daripada pintu jihad. Wa man kana min ahlis siyam, siapa dia ahli puasa, du'iya min babil rayyan, masuk ke pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahlis sadaqah, siapa dia ahli sedekah, du'iya min babil sadaqah. Orang suka sedekah, masuk pintu ni. Orang suka puasa, masuk pintu ni. Orang suka berjihad, masuk pintu jihad. Orang suka semaya, masuk pintu semaya. Kalau suka belaka, boleh masuk ke pintu mana dia nak masuk. Faqala Abu Bakrin, kata Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang diseru daripada pintu ni, adakah sebab dia ni sombak? Adakah sebab dia ni kerana ramai orang masuk begitu? Tidak. Adakah ada orang, wahai Rasulullah, yang diseru masuk melalui semua pintu? Nabi kata, arjuk wa na'am wa arju an takuna minhum. Aku harap, wahai Abu Bakar, kamu daripada kalangan mereka. Mu ni insya-Allah pintu semaya boleh, pintu puasa boleh, pintu jihad boleh, pintu sedekah pun boleh. Pintu mana aku harap mu ni semua boleh masuk belaka. Ini kehebatan apa dia ni Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik tuan-tuan sekalian. Bagaimana pula dengan umur ahli syurga? Di saat kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, umur kita ni berapa? Tuan-tuan kena faham gini. Kita nak menikmati benda ni tuan-tuan kena masa muda. Kalau tua tak gerak. Supaya umur kita lah ni dak. Tuan-tuan depan saya ni 50 lebih, 60 ada dak. Orang yang umur 50 seperti kita ni, kalaulah kita nak menikmati semua perkara, dak dah tuan-tuan. Makan nasi sehari banyak mana sangat puak kita. Kalau nak menikmati benda, dia kena masa muda. Umur 25, 20, 30. Hak ni orang kata membujur lalu meletai patah. Apa ada semua aku makan belaka. Kata orang Kelantan, membujur lalu meletai patah, semua ada aku ranggah. Tu kata orang Kelantan. Maknanya di saat umur dia 20 akhir belasan, umur 30 marilah gapo tuan-tuan menikmati segala-gala. Bila umur 50, 60, Allah, wak mari udai, awak mari sepinggir udai. Kelih-kelih tuan-tuan semua. Ambil seka, selekehlah tambah, cukup dah. Guana? Garuk. Wak mari makan sedap, ambillah Allah ni sikit makan. Pasal umur tidak menikmati. Ahli syurga ni tu hawi nikmat kepada mereka. Berapa umur mereka? Tengok, apa Nabi nak kata? Masuk syurga di kalangan ahli syurga Allah, mereka dalam keadaan umur yang paling munasabah, iaitu umur mereka di tengah-tengah kemuncak kuatnya muda mereka, menikmati segala-galanya. Bila tuan-tuan umur mereka 33 tahun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima rawahu at-Tirmidzi, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan mukahhalina abna'a 30 atau 33 sanah. Ahli syurga masuk syurga Allah Subhanahu wa taala itu di saat mana? Nah, keadaan mereka tu kulit mereka yang begitu bersih. Kulit mereka tu yang begitu bersih. Comel tuan-tuan semua. Lepas tu pula pipi dia ni tuan-tuan, naqaul khaddaini minasy'ari. Maksudnya pipi dia bersih daripada sebagai rambut. Comelnya pipi dia.
Ni comel. Gak kita. Kalau orang tua, yalah serati pula orang tua depan kita ni. Kalau orang tua tak comel setara ni kulit dia gapo. Kulit tak terik dia tua. Dia tua suka dengan teriak ni serupa ya. Atau dia tua. Dia nak kenal dia mau tua, mudah ya. Dia tengok sini. Ni tua ni. Mata kita ni keduk. Ni tanda tua ni. Kulit kita, tangan kita pun keduk. Tu tanda tua. Orang di syurga tak? Kulit dia licin molek. Pipi pula comel, molek lembut, molek. Tak nak pakai aku putih, ku hitam tu semua. Comelnya orang masuk syurga ni. Yadkhulunal jannata mukahhalina. Mereka masuk syurga dalam keadaan mukahhalin, yakni dia bercelak. Celak. Yakni orang pakai celak. Dia celak ni sebenarnya orang jatuh boleh pakai juga. Cuma di alam Melayu ni tuan-tuan, celak ni dipakai oleh orang perempuan. Jadi bila kita orang jatuh pakai celak, mana Ustaz Saibung bercelak sehari dua ni darat pelik mari mana. Walah celak ni Nabi kita suka bercelak ni tuan-tuan semua. Jadi orang masuk syurga ni kan kulit dia lawa, kulit dia comel, muka dia pun lawa molek, terik menguning molek, terik, lepas tu pula pakai celak mata kan pula lawa lah weh ahli syurga. Tuan-tuan bayangkan saya lah ni umur 50. Kalau masuk syurga insya-Allah umur 33. 33 mula merasa umur lawa pada lah ni, 33 mula. Cuba tuan-tuan tengok dalam album gambar tuan-tuan tu umur 30 mula lagu mana? Supaya ni ke tak? Cuba demo tengok demo umur 70. Demo tengok gambar demo umur 30 dulu. Lagu mana? Gi ke JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Cuba tanya, boleh dah nak beli kat nalai kita hak lama. Tengok kat nalai umur 12 lagu mana, 20 lagu mana. Cuba mau tengok lagu mana. Lawa tuan-tuan semua. Tengok gambar hari nikah mula kan. Lawa, bukan spoiler ni. Kita dah tua benar tuan-tuan dak. Atas mata kita macam itu robai dah jadi. Kelopok mata. Tu tua benar tu. Ada syurga tak ada orang lagi tu. Hak tu satu orang duk pergi rumah Nabi, Makcik Tina. Lepas tu nak balik lah Makcik ni. Nabi tanya dia, Makcik nak balik dah ke? Nak balik lah Rasulullah, lama dah mari ni. Nabi berkata, tak ada arah lah Makcik dia. Orang tua tak masuk syurga. Makcik ni bunyi kenyataan ni tuan-tuan. Ni teriak lah Makcik ni. Teriak. Bapa teriak makcik, Nabi raya orang tua masuk syurga. Betul lah makcik, di hari akhirat kelak orang masuk syurga ni semuanya orang muda-muda belaka, comel belaka. Baik. Orang masuk syurga dalam keadaan muda. Bila dia muda ni tuan-tuan, dia tak akan tua dah. Bukan tahun ni umur 33, tahun depan umur 34, tahun depan selagi umur 35, masuk 10 tahun umur 43, 50 tahun 83, tak ada. Dalam syurga ni kan syababul la yahrumun. La yahrumun. Orang muda yang tidak akan tua lagi. Ahli syurga ni muda berterusan tidak tua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ahlul jannati jurdun murdun kuhlun la yafni syababuhum wa la tabli thiyabuhum. Ahli syurga ni tuan-tuan kadang kulit dia comel, pipi dia pun comel, dia pula bercelak, dia tidak akan hilang muda dia dan tidak akan lusuh pakaian dia. Maksudnya muda dia tidak akan hilang dan pakaian dia tidak akan lusuh. Itulah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak payah takut menjadi tua. Tak payah takut pakaian lusuh. Tak ada. Ahli syurga ni tuan-tuan cantik dan comel sepanjang masa. Dunia ni nak pakai baju baru sama boleh. Tapi nak jaga diri muda sama tak boleh. Mana ada orang muda sepanjang masa tuan-tuan? Tak ada. Walaupun nama dia muda, dia tua. Demo tak nama demo muda. Apa nama demo? Muda. Tapi tua agak. Berapa dah umur muda ni? 80. Umurnya namanya muda. Berapa umur muda? 80. Artinya muda pun tua. Baik. Di syurga muda sama. Baik. Kemudian tinggi mana ahli syurga ni? Tuluhum, tinggi mana? Ahli syurga ni tubuh dia comel. Sama ada dari segi tinggi, dari segi lebar. Fi ghayatil jamal, di kemuncak comel.
qala sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan bidan ji'adan mukahhalin abna'a 33 ala khalqi Adam tuluhu 60 zira'an fi 'irdi 7 azra'. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Baik. Nabi kata masuk syurga ahli syurga lah kadang kulit dia orang lawa, muka dia terik menguni molek, kulitnya putih, rambutnya pula khiting. Rambut dia ni ji'adan ni, Jordan ni rambut dia ekal, bukan khiting. Kalau khiting khotok tu macam orang asli, macam orang Afrika tu, bukan lagu tu, bukan betul sepuar kita dak. Ekal maya, berombok-rombok laut dia, lawa lah tuan-tuan semua. Mukahhalin bercelak. Abna'a 33 ala khalqi Adam. Dia masuk syurga ni pada umur 33 tahun. Seperti sifat Nabi Adam. Apa sifat Nabi Adam untuk kita tuan-tuan semua? Tuluhu 60 zira'an fi 'irdi 7 azra'. Tinggi dia 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Ni hasta daripada sini sampai ke siku. Ini hasta. Yang ni lebih kurang kaki setengah. 60 hasta tu kita Nabi Adam ni tinggi dia 60 hasta. 60 hasta kali dengan sekaki setengah, 90 kaki. Lebar dia pula berapa tuan-tuan semua? Lebar dia pula adalah 7 azra', 7 hasta, yakni 10 kaki sebelah kaki. Lebarnya sebelah kaki, besarnya dia, tingginya 90 kaki. Allah uduhnya besar. Tak uduh orang besar belaka. Kita ni kan dia dari segi ilmu psikologi kita belajar. Mula orang ni tinggi, lepas tu kau rendah. Kita tinggi, bini kita rendah, anak tengah-tengah. Gitu. Lepas anak pula dia nikah, dia kau turun. Siapa setahap tak ada dah rendah. Tak ada tinggi, dia rendah setara tu yang belaka. Buat kita mula Nabi ada 90 kaki. Kita lah ni 5 kaki, tinggi puak-puak kita. Kita ni tinggi berapa kaki nama? Nek kaki 4 inci. Lebar body kaki. Kurus layu tak comel. Sesok dia tinggi ni dengan lebar ni comel. Di kemucak comel. Itulah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala buat kita ni lebih besar daripada keadaan kita di dunia supaya kita boleh mengecapi nikmat yang lebih banyak dan mereka bersedak-sedapan dengan nikmat dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik kawan-kawan dikasihi sekalian, insya-Allah tersambung lagi pada esok hari berkenaan dengan tingkatan-tingkatan star-star. Hotel ada star dia, star-star di syurga Allah Subhanahu wa taala, penjaga syurga Allah taala, binaan syurga Allah, tanah-tanah di syurga Allah Subhanahu wa taala, bilik-bilik dan khemah-khemah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan dapat tengok daripada hadis Rasulullah yang kita akan baca pada pagi esok insya-Allah. Teruskan bersama saya pada jam 6.45 pagi setiap hari sehingga kita tamatkan kitab ini insya-Allah tabaraka wa taala. Tingkatkan beribadah kepada Allah di 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan sedekah kita, akan salat kita, bacaan Al-Quran kita, wasaira a'malina salihah, dan semua amalan-amalan kita yang saleh dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah tabaraka wa taala. Dan kepada yang sudah dapat hadiah daripada saya, buku pedoman itu, buku panduan itu, tuan-tuan bacalah. Mungkin ada sedikit sebanyak kesilapan terjemahan dan sebagainya, itu perkara biasa, saya akan baiki insya-Allah taala. Cuma tuan-tuan gunalah buku itu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan. Dalam buku itu saya letakkan daripada wiridnya, daripada doanya, doa subuhnya, zikir paginya, doa untuk anak-anaknya, doa untuk ibu ayahnya dan sebagainya, beberapa perkara untuk amalan-amalan ringkas. Bolehlah tuan-tuan jadikan pedoman dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah untuk hari akhirat kita semua insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ahli baitina wa li usulina wa li furu'ina ولمن ينتسب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك
رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.